Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dengan tema Indahnya Seni dan Budaya Kita. Pada kali ini kita akan menggunakan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 2, buku teks pada muka surat 13 dan buku aktiviti pada muka surat 15 dan 16. Diharapkan anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang cikgu nyatakan tadi. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menjelaskan bahan secara bertata susila. Okey, kita buka buku teks pada muka surat 13. Mendengar dan bertutur, buah tangan dari bumi Kenyalang. Tahu negeri mana bumi Kenyalang? Negeri Sarawak. Kerana burung kenyalang ataupun burung enggang adalah ikon utama di negeri Sarawak. Sebut burung kenyalang, pasti akan kita teringatkan Sarawak, bumi Kenyalang. Okay. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Tahu apa itu selampai manik? Selampai manik adalah kain sutra yang dipakaikan di bahu atau dikalungkan di leher. Itu selampai manik. Ya? Okey. Sekarang kita akan lihat apakah maklumat tentang selampai manik ini. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Masyarakat di Sarawak biasanya dekat dengan alam semula jadi. Sebab itu mereka banyak menggunakan unsur-unsur semula jadi sebagai satu bentuk corak untuk menghasilkan selampai manik ini. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Pucuk rebung, pucuk paku, bunga-bungaan ini dijadikan satu motif, satu contoh untuk menghasilkan corak yang terbaik. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Ini juga digunakan. Kan Sarawak terkenal dengan buaya, banyak buayanya kan? Okey. Seterusnya, dihasilkan oleh etnik Sarawak, suku kaum di Sarawak, dan memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Susah ni ya. Dan proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Tadi cikgu cakap susah, rumit. Betul. Ya. Kita lihat lagi penjelasan di bawah. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Tambah sedikit saja. Terima kasih atas penjelasan kamu tadi. Dah selesai dah kita bincang-bincang tentang muka surat 13. Sekarang kita beransur ke buku aktiviti pada muka surat 15. Jom. Pada muka surat 15, aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kemudian lakonkan. Kita diminta memberi ulasan, memberi penjelasan dan kemudian lakonkan. Tetapi kalau kat rumah tak ada siapa yang nak kita lakonkan, kawan-kawan pun tak ada, kamu berlakonlah dengan adik-adik atau abang atau dengan mak atau ayah atau siapa-siapa sahaja. Ataupun kamu menghadap je cermin bercerita pada diri kita di dalam cermin itu. Janji memahirkan kita untuk kita berani bercakap, berkomunikasi, berani memberi penjelasan secara bertata susila. Okey.
Diberikan 5 gambar perhiasan diri. Cikgu rasa sebelum kita menjawab soalan ini, elok kalau cikgu jelaskan serba sedikit tentang kelima-5 gambar yang terdapat pada buku aktiviti ini. Yang pertamanya, anting-anting. Anting-anting adalah hiasan yang dipakaikan di telinga, di cuping telinga yang telah ditindikkan. Biasanya anting-anting dibuat daripada emas. Mencantikkan lagi okey. Dokoh. Dokoh adalah perhiasan yang dikalungkan di leher dan biasanya berbentuk lepet dan mempunyai 3 lapisan. Kalau kita lihat gambar pun ada nampak 3 lapisan di situ. Hiasan dada dikalungkan di leher. Pending. Pending adalah seperti tali pinggang. Merupakan seperti kepala tali pinggang. Kalau sekarang ini orang memakai tali pinggang, tapi pada masa dahulu ia memakai pending dan mempunyai rantai yang dicangkukkan seperti kepala tali pinggang untuk mengetatkan kain ataupun seluar kalau untuk laki-laki. Cucuk sanggul. Cucuk sanggul adalah perhiasan yang dibuat daripada emas, perak untuk digunakan di sanggul. Sebab wanita-wanita pada masa dahulu suka menyimpan rambut panjang dan kemudian menyanggulkannya. Jadi untuk mengelakkan sanggul ini daripada terburai, mereka menggunakan cucuk sanggul. Dan akhir sekali, gelang tangan. Gelang tangan adalah perhiasan yang dibuat pada emas yang dipakaikan di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan lah, sebagai perhiasan diri. Kalau letak di kaki, gelang kaki. Okey, kita teruskan menjawab soalan dalam buku aktiviti pada muka surat ini. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Alia menjawab, cantiknya. Apa yang cantik? Alat-alat hiasan tradisional ini. Okey. Seterusnya, ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Di antara ketiga-tiga ni, mana paling mahal? Kita tengok apa jawapan. Jika diperbuat daripada emas, harganya sangat tambah sikit di belakang. Okey. Turun lagi. Ini pending. Tahukah Alia, pending dipakai di bahagian mana? Awal tadi cikgu dah terangkan. Pending yang kita pasangkan dekat pinggang. Jadi nak pakai kat mana? Lengkapkan ya. Ya Alia. Ini mesti cucuk sanggul. Digunakan sebagai perhiasan pada apa? Ya, rambut. Okey. Ini pula dokoh. Dokoh yang letak kat sini ni ialah perhiasan yang digantungkan di leher. Bukan rantai leher, tapi satu perhiasan yang digantungkan ke bawah. Okay. Biasanya diperbuat daripada emas dan batu permata, ada di tengah-tengah dokoh. Untuk lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan dipakai di tambah sendiri. Betul Alia. Anting-anting pula dipakai di kedua apa? Dekapkan. Bijak cucu nenek. Mudahnya? Terima kasih nenek. Selesai. Dah, sekejap saja. Baik, selesai aktiviti pada muka surat 15. Kita beralih ke muka surat 16. Aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kuda-kuda dalam pencak silat. Nak bersilat ni sebab tu cikgu dengan bertengkolok hari ni. Bersemangat. Okey, kita baca sama-sama dahulu. Kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan
menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Ada 5 gambar yang diletakkan. Yang pertama, siap sedia. Yang kedua, kuda-kuda samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Yang keempat, kuda-kuda silang. Dan yang kelima, kuda-kuda belakang. Kita tengok apakah respon yang perlu kita berikan. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah... jawapannya ada pada petikan yang kita baca awal tadi. Cikgu tunjukkan tu. Kamu salin saja jawapannya di ruangan yang disediakan. Okey. Soalan yang kedua. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Kamu mulakan ayat macam ni. Saya telah mempelajari pergerakan kuda-kuda. Ada 4 pergerakan kuda-kuda dalam gambar. Kamu cuma salin balik saja. Gunakan tanda koma dan untuk yang terakhir tu tambahkan dan. Boleh Okey. Sudahi dengan nokta. Soalan seterusnya. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Sebagai persediaan. Jawapan ada yang kita baca tadi. Sebagai persediaan, kamu sambung balik. Dan soalan yang terakhir. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Agak-agaknya apa Imran nak jawab, Kalau kamu sebagai Imran, apa jawapan yang kamu nak berikan kepada kawan yang bertanya kepada kamu tentang soalan ini? Kalau cikgu jawab macam ni je lah. Kalau cikgu sebagai Imran, saya ingin mengekalkan seni dan budaya masyarakat Melayu. Kalau kamu nak ikut jawapan cikgu, ikutlah. Kalau kamu mungkin ada jawapan lain, silakan. Okey, tahniah Imran. Terima kasih. Selesai. Dah pun selesai kedua-dua latihan yang kita buat pada muka surat 15 dan 16. Cikgu harapkan kamu dapat menyiapkan tugasan ini dengan kemas dan betul. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa hantarkan bukti kamu telah menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan untuk cikgu nilai dan cikgu sema. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.